Maknanya ibarat macam zaman bercinta ni, benda tu tak boleh nak pegang buku, orang kata. Bab kata Terengganu tak boleh nak pegang buku. Jadi selepas berkahwin, selepas akad tu, maknanya barulah diselaraskan balik sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah anda bersedia dengan topik yang akan kita bicarakan pada hari ini? Baiklah, sebelum saya melangkah lebih jauh, saya perkenalkan terlebih dahulu, program ini adalah di bawah anjuran Rusutia Wanita Terengganu atau dikenali sebagai USWA, yang ditubuhkan secara rasmi oleh Kerajaan Negeri Terengganu melalui portfolio pembangunan wanita dan keluarga pada 9 Ogos 2020. Ini adalah sedikit pengenalan berkenaan dengan saya mengenai program Suara Wanita. Baiklah, berbalik kepada program Suara Wanita pada hari ini, kita akan membincangkan sebuah tajuk iaitu nafkah versus duit belanja. Sebelum kita memulakan topik nafkah versus duit belanja pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan sedikit biodata pengenalan bagi panel jemputan kita, iaitu Tuan Syed Muhammad Bazlan bin Syed Hamid. Beliau mempunyai kelulusan dalam bidang ijazah sarjana muda syariah dan undang-undang, merupakan Peguam Syari'i Negeri Terengganu dan juga Peguam Syari'i di Tetuan Syed Muhammad Bazlan, iaitu firma guaman sendiri di Dungun, Terengganu. Baiklah Tuan, sebelum kita memulakan sesi forum kita pada hari ini, mungkin Tuan boleh terangkan sedikit pengenalan tentang apakah yang dimaksudkan dengan nafkah dan apakah pula yang dimaksudkan dengan duit belanja. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pada hari ini cukup menarik, iaitu nafkah dan belanja. Saya percaya ada yang terkeliru. Saya percaya sidang yang mendengar pun ada yang terkeliru dengan dua tajuk ini. Ya, dari segi nafkah, apa yang kita faham, ia berbentuk keperluan asasi seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Yang mana kalau kita lihat, makan minum untuk kelangsungan hidup kita. Tanpa kita makan, tanpa kita minum, mampukah kita bertahan lama untuk hidup? Ya, betul. Tempat tinggal untuk tempat perlindungan kita dan juga untuk keselamatan diri kita. Pakaian untuk kita menjaga maruah kita. Itu konsep asal. Tiga perkara itu memang menjadi wajib. Makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Cuma dalam konteks ini, apabila sebut pasal nafkah dan duit belanja, saya percaya ia khususkan kepada nafkah isteri dan juga duit belanja. Berhubung dengan nafkah isteri, ada tambahan sikit daripada yang tiga tadi. Makan, minum, pakaian dan tempat tinggal, ada tambahan berbentuk peralatan untuk bersuci. Ataupun dalam bahasa Inggeris toiletries. Memerlukan pakaian untuk bersuci juga. Dan juga tambahan kepada perubatan. Tapi kadang-kadang ialah perubatan sebab jarang isteri yang sakit setiap bulan. Ya, betul. Tapi dari segi duit belanja ni, yang orang terkeliru dengan nafkah ni, duit belanja ada juga merangkumi kepada nafkah makan minum tu. Yang bezanya adalah duit belanja ni, sekiranya si suami telah menyediakan keseluruhan nafkah makan minum, dari segi makan minum, termasuklah tempat tinggal, termasuklah pakaian, maka tidak menjadi kewajipan kepada suami untuk memberikan duit belanja tersebut. Kerana duit belanja berbentuk kepada imbuhan semata-mata bagi menghargai seseorang isteri. Itu dari segi konsep asal apa yang saya faham. Okey, jadi jelas kat sini bahawasanya nafkah versus dengan duit belanja dua benda yang berbeza. Betul. Tapi bila kita memandangkan daripada sudut yang dunia sekarang ni, ramai yang memikirkan nafkah tu adalah satu tuntutan yang wajib, ataupun saya bagi contoh duit. Okey, sedangkan nafkah itu tertakluk di dalam contohnya seperti makan minum, pakaian dan juga keperluan keluarga isteri lah maksudnya. Okey, jadi kat sini boleh tak juga Tuan untuk jelaskan di mana ada satu hak untuk memberi nafkah adalah memang tanggungjawab bagi suami. Tetapi untuk dipenuhi hak itu, si isteri adalah wajib untuk taat kepada suami. Boleh Tuan perjelaskan dengan lebih lanjut lagi? Dalam konteks ini, bila sebut pasal nafkah,
bila bermulanya nafkah ni. Nafkah untuk isteri bermula apabila berkuasa akad nikah. Okey. Selepas nikah kena beri nafkah kepada isteri. Ya. Tetapi dirangkumkan juga dengan ketaatan isteri kepada si suami. Kerana syarat untuk mewajibkan si suami membayar nafkah adalah yang pertama, si suami dapat bersenang-senangan dengan isteri. Okey. Dari segi contohnya bersetubuh dengan isteri, berseronok dengan isteri. Itu syarat yang asas. Tetapi kena tengok juga situ. Dalam keadaan mana si suami nak berseronok dengan isteri. Kalau keadaan tu tidak dibenarkan oleh syarak, seperti dalam keadaan isteri pada ketika haid, maka jika si isteri tidak memenuhi permintaan si suami, maka dia tidak menggugurkan hak untuk memberi nafkah. Berarti dalam konteks ini si isteri tidak dikatakan musyuh. Tidak dikatakan derhaka kerana ada keadaan yang membenarkan beliau untuk tidak memenuhi kehendak suami pada ketika dalam keadaan haid. Itu satu. Yang keduanya, apabila si suami mengajak isteri tinggal di rumah yang dimahuinya, tapi isteri tidak mahu. Tengok keadaan di situ pula. Keadaan yang berlaku sekiranya si suami ajak tinggal di rumah keluarga dia. Di rumah keluarga dia ada adik-adik lelaki hal lain pula. Bagaimana keadaan si isteri itu? Dari segi aurat dia, dak comel orang kata. Ya, betul. Apabila dak comel, kalau isteri tak ikut, tidak dinamakan sebagai nusyuz. Tapi keadaan apabila benda yang molek dia tak ikut, si isteri nusyuz, maka ia boleh menggugurkan hak isteri untuk menuntut nafkah isteri tersebut. Okey, sekarang ni kita memahami yang mana hak untuk seseorang isteri itu dipenuhi, maknanya bukan sekadar taat suami kepada yang mengikut apa yang tuan maksudkan tadi. Jadi kita maknanya sebagai seorang isteri harus mengikut hukum dan syarat yang keperluan asas betul mana yang harusnya kita taat kepada seorang suami. Okey, berbalik pula kepada soalan seterusnya, bagaimana pula sekiranya isteri yang bekerja, jikalau si isteri itu keep silent, ibarat macam okey tak apa, reda je sahaja apabila si suami tidak memberikan nafkah kepadanya. Dalam konteks ini, kalau ikut asalnya, hatta isteri itu bekerja, wajib si suami tanggung kepada isteri dia. Wajib memberi nafkah kepada isteri. Tetapi dalam konteks apabila si isteri reda, maka boleh jadi gugur kewajipan untuk si suami. Sebagai contoh, si isteri berkerjaya ni untuk meringankan beban suami. Beban si suami dia. Apabila beliau telah meringankan beban si suami dia, berarti beliau dengan kadarnya melepaskan, bukan kata melepaskan keseluruhan, sebahagian saja. Contohnya suami dah sediakan tempat tinggal. Tak apalah, makan minum yang di tempat kerja saya tanggung sendiri. Itu contoh. Tetapi dalam konteks ini si suami jangan pula ambil kesempatan. Itu jadi masalah. Kat situ. Okey, jadi sekarang ni walaupun si isteri berkerjaya, untuk tuntutan hak tu perlu ataupun macam tuan bagi tahu dari segi makan apa semua tu, sekiranya si isteri reda dengan perkara tersebut, maka dianya tidak jatuh kepada yang tuntutan tu tidak boleh dipenuhi. Macam itulah. Okey, bagaimana pula sekiranya isteri yang bekerja, sekiranya si suami tidak mahu memberi duit belanja kepada pihak isteri dengan alasan sebelum berkahwin si isteri sudah bersetuju untuk tidak meminta daripada si suami. Macam mana tu pula? Maknanya dia dah ada perjanjian antara suami dan isteri. Perjanjian sebelum kahwin lah, orang kata perjanjian zaman-zaman bercinta. Yang menyatakan bahawasanya isteri berjanji bahawasanya si suami tidak perlu memberikan nafkah ataupun duit belanja kepada si isteri. Macam mana pula konsep itu? Okay, dalam konteks ini kita lihat soalan tersebut menjurus kepada konsep pemberian duit belanja ataupun nafkah. Ya, nafkah betul tu. Ke mana pun tetap kena beri. Wajib. Tapi kalau duit belanja ni sebagai contoh, okay. Dulu si A dengan si B. A berjanji kepada si B, lepas kahwin abang akan beri RM500 sebulan. Alright.
Tapi bila berkahwin, ni tak beri pun duit duit belanja kepada si B. Apabila beliau tidak memberi duit belanja kepada si B, maka perjanjian tersebut adalah terbatal kerana sebagaimana yang telah saya beritahu tadi, bila mana berkuat kuasanya nafkah adalah selepas berkahwin. Selepas akad nikah tersebut. Berarti si isteri si B tadi mahu juga duit belanja untuk buat perjanjian. Lepas kahwin dia buat benda yang semula. Dia buat sekali lagi. Maknanya ibarat macam zaman bercinta ni, benda tu tak boleh nak pegang buku, orang kata. Bab kata Terengganu tak boleh nak pegang buku. Jadi selepas berkahwin, selepas akad tu, maknanya barulah diselaraskan balik sekali lagi perjanjian sekiranya si isteri ingin ada perjanjian tersebut. Okey. Kasi dia tengok juga. Ya. Apabila dah berkahwin, tengok keadaan si suami juga. Jangan kata si suami tak mampu lepas kahwin minta juga duit belanja. Sebab apabila suami dah sediakan keperluan asasi itu, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, maka tidak menjadi kewajipan untuk pemberian duit belanja. Itu sebagai ihsan, itu sebagai imbuhan semata-mata. Okey. Kita di situ kita dah perjelaskan di mana yang telah diperjelaskan oleh Tuan Syed tadi, yang mana si isteri tidak boleh menuntut sekiranya tiada perjanjian selepas berkahwin balik. Okey, bagaimana pula jika si suami tersebut berpoligami atau berkahwin lebih daripada satu? Macam mana dari segi nafkah untuk isteri dan juga anak? Maknanya dah berkahwin lebih daripada satu ni, mungkin ada bahagian-bahagian tertentu ataupun macam mana tu Tuan? So, dalam konteks ini, apabila poligami, konsep yang asal adalah bila sebut pasal poligami, si suami kena adil. Konsep adil ni, apabila berkahwin lebih daripada satu, adil berarti tak kira dah dengan isteri pertama ada seorang anak, dengan isteri kedua tidak ada anak, isteri ketiga ada 5-6 anak. Nafkah untuk isteri kena sama rata. Tak bolehlah. Sebagai contoh, ada 3 isteri. Isteri pertama suri rumah, isteri kedua berkejaya, cikgu, isteri ketiga kerani je. Tak bolehlah si suami beri untuk isteri pertama 1,000, isteri kedua 300, isteri ketiga 500. Itu tidak adil. Bagi sama rata. Kalau rasa banyak sangat 1,000, kita buat pukul rata kat situ untuk bagi keadilan kepada ketiga-tiga si isteri tu. Okey. Bagaimana pula sekiranya si suami tidak mampu untuk membayar nafkah isteri dan anak-anak? Apakah yang perlu dilakukan oleh si isteri dan apakah pula tindakan si suami? Berhubung dengan persoalan tersebut, sekiranya si suami tidak mampu memberi nafkah isteri dan anak-anak, maka si isteri boleh mengadu dan meminta dengan mertua. Dan sekiranya mertua tak mampu, dengan ahli keluarga si suami tersebut. Sebab tu ada dalam di negeri lain, bukan di negeri Terengganu, adanya pasal taklid sekiranya suami atau wakil tidak memberi nafkah. Perkataan wakil di situ, wakil pada suami bagi pihak si suami. Kalau suami tak mampu beri nafkah, minta dengan bapa mertua. Contoh katakan, saya minta nafkah untuk saya RM300, tak beri. Nafkah makan minum tak beri. Minta dengan bapa mertua. Bapa mertua hanya mampu bayar RM200 saja. Lagi 100 boleh minta dengan ahli keluarga si suami sebagai wakil kepada si suami tersebut. Itu tindakan bagi pihak isteri. Tindakan bagi pihak isteri. Tindakan pertama. Kalau tak berjaya juga barulah boleh tuntut tuntutan nafkah isteri di mahkamah. Itu dari segi pihak isteri. Dari pihak suami pula, kalau rasa tak mampu dengan keadaan sekarang, contohnya di keadaan PKP ni, kita kerja dengan kerja A contohnya, kerja gini, apa salahnya kita buat kerja sampingan? Jumaat satu tebas rumput ke mesai rumput. Sebab sekarang ni kita tengok banyak kerja-kerja sampingan yang boleh buat kan. Macam kita lihat di jalanan-jalanan ada yang menjual penjaja yang jual RM10 untuk keperluan tanggungan dia, sara hidup keluarga dia. Itu macam mana pula Tuan sekiranya si suami ni berada dalam keadaan sakit kritikal. Dalam proses penceraian dia tu, dia berada dalam keadaan sakit kritikal dan memang tidak mampu untuk memberi nafkah kepada anak dan juga isteri.
adakah si isteri tu berhak untuk meminta daripada bapa mertua ataupun adik-beradik? Memang maknanya event kata memang tak boleh nak bagi langsung lah. Macam tadi kan kata ada anggaran, okey, daripada 500 ke contoh 300 daripada pihak suami dan 200 boleh diminta daripada bapa mertua ataupun waris-waris yang daripada pihak suami. Jadi sekarang ni si suami tu tidak mampu terus untuk memberi. Adakah ada hak tak si isteri tu untuk meminta daripada waris ataupun keluarga belah si suami? Okay, dalam soalan tersebut ada hak. Ada hak. Soalan jawapan saya ada, kerana sebagaimana yang saya beritahu tadi, sama ada suami atau wakil. Wakil ni dia membayar bagi pihak si suami. Di situ. Tapi sepanjang saya kendalikan kes jarang orang tuntut dengan mertua. Betul tu. Tak nak bagi hubungan. Berbalas dengan mertua sebab suami. Betul. Sebab tu dalam konsep perkahwinan ni, konsep asal dah komunikasi dulu. Betul. Tanya si suami dulu, mampu ke tak bayar. Kalau tak mampu bayar, suruhlah dia kerja buat sampingan gini contohnya. Kalau tak mampu juga, tengok keadaan dia. Sakit ke tak? Kalau sakit memang tak mampu dah, boleh minta dengan. Kalau yang ni keras juga, barulah panjang kepada pihak mahkamah. Buat tuntutan nafkah isteri. Okey tuan, saya pergi kepada soalan seterusnya. Apakah ada cara lain untuk mengelakkan berlakunya perceraian jika si suami cuai atau tidak mengadakan peruntukan nafkah kepada isteri tersebut? Okey, dalam persoalan tersebut, apa yang saya lihat, konsep ini bila berkahwin dengan seorang suami, pasangan isteri dengan suami, apa yang saya lihat, si isteri pun kena fikir, adakah perceraian itu jalan utama? Jadikan ianya sebagai jalan terakhir. Justru untuk mengelakkan berlakunya perceraian. Sebab saya pernah ada satu kes dulu, si isteri tutup fasa atas alasan suami gagal membayar nafkah. Tetapi apabila ditanya, rupa-rupanya semasa nak terperkahwin tak pernah ada komunikasi. Dari segi tak cukup. Beri sikit saja. Itu contoh dia. Cukup dengan beri sikit lain. Ya, betul. Cukup dah, tapi ia banyak. Tapi nak lebih lagi. Contoh. Bila tak ada komunikasi, rupanya itu punca dia. Jadi dia rasa nak dia bekok dalam hati. Nak luah tu rasanya tak sampai nak luah. Dia masuk kepada peringkat nak bercerai tu. Okey. Sedangkan adanya hak dari segi undang-undang boleh buat tuntutan nafkah isteri. Bererti dalam tempoh kahwin tidak semestinya tunggu lepas cerai baru boleh tuntut nafkah. Nafkah iddah. Dan tempoh kahwin boleh tuntut lagi. Tuntutan nafkah isteri. Boleh buat tuntutan di mahkamah. Mengadu kepada hakim bahawa si suami hanya mampu bayar sekian, tapi saya perlukan sekian jumlah. Boleh. Okey, maknanya mungkin akan ada solution di antara pihak mahkamah untuk meneruskannya. Okey tuan, satu lagi, kebanyakan bekas isteri biasa memfailkan tuntutan tunggakan nafkah terhadap bekas suaminya selepas berlaku perceraian. Tetapi ramai yang para isteri tidak tahu bahawa mereka sebenarnya boleh memfailkan tuntutan nafkah isteri semasa tempoh perkahwinan. Seperti mana yang tuan ada sebutkan sebentar tadi kan, maknanya dalam tempoh perkahwinan tu si isteri masih lagi berhak untuk menuntut nafkah dia, macam tuntutan dari segi kadar dan sebagainya kan, betul ke? Apa boleh tuan huraikan sikit lagi? Tuntutan nafkah ni, nafkah isteri yang pertama dia tengok kalau dari segi prosedur dia, kalau suami memang kerah tak nak beri nafkah, boleh buat tuntutan di mahkamah syariah, failkan saman dan penyataan tuntutan. Dalam tu baru hasil kami tahu, mahkamah pun akan tahu apa asasnya beliau menuntut nafkah tersebut. Contohnya bila menuntut nafkah sebanyak RM500 sebulan, suami tak pernah beri langsung nafkah daripada tempoh sekian, tak pernah beri langsung. Tapi tengok yang keadaan, kalau suami beri dalam keadaan hanya 100 ni, itu bagi cuai. Bukan tak beri. Ada beri berbeza sikit dengan cuai. Tak beri memang tak beri langsung. Abai kalau cuai sekejap beri 200, sekejap tak beri, sekejap beri. Di situ. Lepas tu boleh buat tuntutan di mahkamah. Mahkamah akan
panggil si suami ni untuk dibicarakan atas konsep tersebut. Kenapa tak mampu sekian. Kalau tak mampu, dari konsep asal tadi, kalau terbukti si suami tak mampu, boleh minta dengan mertua ataupun di sebelah pihak lelaki, ahli keluarga si suami. Tetapi tengok keadaan pula, sekiranya berlakunya fasa. Bagaimana contoh fasa ni pocik dah. Dah ada anak besar-besar dah. Apabila dah ada anak besar-besar dah, si isteri tuntut fasa atas alasan si suami gagal membayar nafkah 3 bulan. Dah bayar 3 bulan betul-betul dah bayar. Dan konsep ini, apabila mahkamah memutuskan untuk membubarkan perkahwinan disebabkan alasan tersebut, maka adalah menjadi kewajipan anak kepada makcik tersebut untuk menanggung nafkah ibu dia. Disebabkan si bapa tadi tak mampu, maka kewajipan adalah si anak tersebut. Bukan hanya sekadar mertua saja, anak pun juga. Jadi wajib bagi dia untuk tanggung ibu tadi. Maknanya walaupun anak tu tidak kira sama ada lelaki ataupun perempuan. Betul. Okey, jadi situ kita dah nampak maknanya tuntutan nafkah isteri dalam tempoh perkahwinan tu boleh dituntut tapi mengikut prosedur yang disediakanlah. Okey, baik tuan. Satu lagi, bagi kes tuntutan tunggakan nafkah isteri yang sering kita dengar dan sering dibicarakan dan diputuskan dengan sebelah pihak saja, yakni tanpa kehadiran bekas suami. Ada juga segelintir bekas suami yang gagal membayarnya sebagaimana yang diperintahkan oleh mahkamah. Jadi bagaimana cara untuk memastikan perintah mahkamah tersebut dipatuhi dengan sepenuhnya oleh bekas suami? Maknanya ada gap masa kena macam biasa kan kadang-kadang kita sering berkata bila je sebut tuntutan nafkah hak ni kadang-kadang suami tak pergi. Kadang-kadang memang kebanyakan terjadi lah, bukan kadang-kadang, kebanyakan terjadi. Jadi apa tindakan susulan daripada pihak mahkamah dan seterusnya? Susulan dari segi itu, pihak si isteri ni kena buat aduan balik. Berarti bukan aduan macam biasa. Dia kena filekan saman penghutang perhakiman. Untuk ada dah nafkah isteri yang diperintahkan dibayar, ada berlaku tunggakan, maka si isteri boleh buat tuntut berapa yang tertunggak tersebut. Itu satu, saman penghutang perhakiman. Saman hutang perhakiman. Itu apa dari segi asas dia. Kalau gagal juga dari segi saman penghutang perhakiman, naik kepada notis perhakiman pula. Gagal kepada notis perhakiman, boleh pergi kepada pengkomitan, masuk penjara lah. Stage tak akhir lah penjara. Gagal bayar peringkat awal, saman penghutang perhakiman dulu. Gagal peringkat saman penghutang perhakiman, naik notis perhakiman, peringkat akhir pengkomitan. Pengkomitan penjara. Itu dari segi satu. Yang kedua, untuk boleh buat permohonan untuk pelaksanaan perintah dengan cara, kalau nampak si suami dulu mak dia spare saja tak kerja, sekarang nampak dia kerja dah. Kerja kerajaan contohnya. Ataupun kerja swasta, dah ada majikan. Boleh buat permohonan tambah dan terma tersebut potongan gaji. Perintah tahanan pendapatan tenaga suami tersebut. Boleh dimasukkan supaya si suami tidak culas. Kalau masuk secara BA mungkin culas. Apabila tahanan pendapatan tenaga ni atau potongan gaji ni sukar untuk diculas, berarti apabila majikan, tugas majikan, maka boleh perintahkan majikan untuk potong terus. Barulah dimasukkan kepada akaun si isteri tersebut. Berkenaan dengan tunggakan tuntutan nafkah yang mana saya bagi contoh, si A dah berkahwin dengan si B selama 10 tahun. Jadi si A ni menuntut tuntutan dia dalam kadar 10 tahun yang lepas. Maknanya adakah tuntutan itu ditentukan oleh pihak mahkamah dari segi kadar dia? Boleh Tuan Syed perjelaskan sikit? Dari segi kadar dia, mahkamah akan tengok daripada awal dulu sampailah sekarang. Daripada 10 tahun lepas dengan sekarang. Bagaimana kadar 10 tahun lepas? Adakah sama atau tidak? Dari segi jumlah. Contohnya beras. Nak beli beras 10 tahun lepas. Dengan harga sekarang sama ke tak? Kalau kadar lebih kurang sama, kemungkinan mahkamah akan tentukan satu kadar yang munasabah untuk dituntut sebagai tunggakan nafkah. Itu susah bagi pihak isteri kerana tidak ada satu ketetapan daripada awal.
Tetapi dalam konteks apabila si isteri dalam tempoh kahwin ada tuntut nafkah isteri, dah ada satu perintah mahkamah dah. Okey. Contoh mahkamah perintahkan si suami bayar 500, berarti 5 tahun akan datang pun si suami gagal, setakat mana gagal bayar? Suami gagal bayar 300. Dah ada ketetapan mesti 300 tiap bulan, 300 tiap bulan, 300 tiap bulan. Senang. Itu dipanggil dari segi tamlik. Nafkah untuk pemilikan. Dah ada satu perintah mahkamah, awak kena bayar sekian jumlah. Tetapi dia hanya bayar separuh saja contohnya. Gagal bayar tunggakan tersebut. Tetapi apabila tidak ada satu perintah mahkamah, akan menjadi kesulitan kepada pihak isteri tersebut. Dari segi untuk membuktikan kes ni, membuktikan tuntutan beliau, adakah jumlah yang dituntut tersebut munasabah atau tidak. Kerana mahkamah akan berpegang pada dua konsep kat sini untuk pembuktian di mahkamah. Yang pertama dari segi kewajaran tuntutan. Wajar atau tidak tuntutan sebanyak 500 contohnya untuk nafkah tiap-tiap bulan. Kalau tak wajar, kemungkinan mahkamah akan kurangkan jumlah tersebut. Yang seterusnya, mampu atau tidak si suami bayar sejumlah kadar tersebut. Kalau suami tak mampu, keadaan dia akan terbaliklah, maknanya ada kompromi, pertimbangkan balik. Okey, jadi sedikit sebanyak kita dah mengetahui perbezaan antara nafkah versus dengan duit belanja yang telah disampaikan oleh Tuan Syed sebentar tadi. Okey, jadi Tuan Syed, dengan ke-9 soalan tu telah saya utarakan kepada Tuan. Jadi sedikit sebanyak memang apa yang telah diperdengarkan oleh Tuan Syed Muhammad Bazlan bin Syed Hamid, iaitu huraian yang mendalam berkenaan dengan nafkah versus duit belanja. Jadi sebelum saya menutup tirai forum pada hari ini, ingin saya menjemput Yang Mulia Tengku Fatimah binti Tengku Hashim selaku kaunselor kita untuk memberikan kesimpulan mengenai jawapan-jawapan yang telah diberikan oleh Tuan Syed sebentar tadi. Terima kasih Tuan Syed, saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah, syukur sebentar tadi kita dah dengar ulasan dan perkongsian daripada Tuan Syed Muhammad Bazlan bin Syed Hamid. Jadi insya-Allah hari ini saya akan simpulkan sedikit berkenaan dengan perbincangan tajuk hari ini, iaitu nafkah versus duit belanja. Okey. Jadi secara umumnya kita boleh simpulkan bahawasanya nafkah dan duit belanja itu adalah satu benda yang berbeza. Okey, bila kita sebut nafkah bagi si suami untuk isteri adalah melibatkan kepada 3 perkara, iaitu pertama adalah pemberian dari sudut makan dan juga minum, dan yang kedua adalah dari sudut pemberian dari sudut pakaian bagi isteri, iaitu 2 kalilah setahun, dan yang ketiga adalah dari sudut tempat tinggal, sama ada tempat tinggal tersebut disewa ataupun dibeli. Okey. Jadi bila kita sebut berkenaan dengan nafkah ini, maka ia adalah perkara wajib yang diberikan oleh suami kepada si isteri, sama ada isteri itu bekerja ataupun tidak. Jadi nak tak nak wajib bagi si suami memberikan nafkah kepada seorang isteri. Dan yang kedua, sebagaimana perkongsian yang kita tengok sebentar tadi, dan seharusnya si isteri itu hendaklah taat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun berkaitan dengan perjanjian sebelum nikah, ia tidak dikatakan perjanjian yang secara rasmilah. Jadi nak tak nak perjanjian hendaklah dikuatkuasakan apabila sudah bermulanya akad nikah tersebut. Dan apa sekiranya perlu dilakukan oleh si isteri sekiranya suami tak mampulah, maka ia akan berbalik kepada mertua ataupun keluarga bagi lelaki tersebut. Dan bila kita sebut
berkenaan dengan banyak prosedur ataupun perkara-perkara tuntutan, haruslah kita terus berhubung dengan pihak mahkamah untuk segala prosedur. Dan bagaimana pula dengan duit belanja? Bila kita sebut duit belanja ni, mudah katalah duit belanja ni adalah salah satu imbuhan ataupun kita kata bukti kasih sayang lah, ada imbuhan atau upah bagi si suami kepada si isteri. Jadi bolehlah bagi lebih-lebih sikit dah. Yang tadi kita dah selesai bab tuntutan nafkah, adapun duit belanja ni adalah satu upah ataupun untuk kita memberikan hadiah, hibah kepada si isteri. Jadi sebagaimana sabda Nabi SAW, 1 dinar yang engkau belanjakan harta untuk peperangan di jalan Allah dan 1 dinar yang engkau belanjakan untuk isterimu, maka yang paling besar pahalanya ialah apa yang engkau berikan kepada isterimu. Jadi makna kata itulah satu hadiah yang mana kita kongsikan kepada isteri kita. Dan adapun kita tengok sikit lah apa dia tanggungjawab suami kepada isteri. Yang pertama adalah dari sudut mas kahwin, yang kedua adalah nafkah, dan yang ketiga adalah pergaulan yang baik dengan isteri. Adapun tanggungjawab isteri kepada suami, yang pertama adalah taat kepada suami selagi mana perkara itu bukan dalam perkara maksiat. Sebagaimana sabda Nabi SAW juga ada menyebut la ta'ah li makhluk fi maksiati khaliq. Tiada ketaatan kepada makhluk yang mana sekiranya makhluk itu membuat maksiat kepada Khaliq pencipta. Dan yang kedua, tidak membenarkan sesiapa masuk ke rumah tanpa izin suami. Yang ini boleh kita kata saling berkomunikasi lah. Dan yang ketiga, menjaga kemuliaan maruah dan harta suami. Dan secara kesimpulannya boleh kita kata 3 perkara, iaitu paling penting antara suami isteri adalah komunikasi, dan yang kedua adalah saling memahami, dan yang ketiga, suami isteri hendaklah saling mengetahui tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing. Okey, jadi rasanya setakat ini kesimpulan yang boleh kita ambil. Jadi insya-Allah saya mengharapkan semoga lepas ini kita lebih cerah, kita lebih jelas apa dia maksud nafkah dan apa ia duit belanja. Moga-moga tiada lagi timbul kekeliruan selepas ini insya-Allah. Okey, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.